Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Malam inilah malam akhir sebelum kita berlepas ke Kuala Lumpur, insyaAllah sebentar lagi. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana kunjungan ini nampak berhasil dalam beberapa bidang. Pertama, hubungan diplomatik yang nyata lebih terangkat dan lebih berfungsi. Keduanya, jalinan ekonomi yang memang ketara dengan pelaburan bertambah dan ekspor juga bertambah. Ketiga, soal pendidikan dan budaya, penyelidikan, kerjasama dalam bidang pendidikan dalam bidang-bidang yang khusus yang boleh memberi keuntungan kepada Malaysia, termasuk bidang kelapa sawit dan juga pendedahan kepada anak-anak muda untuk mendapat latihan tambahan dalam TVET dan usaha kepakaran teknikal yang belum kita kuasai, terutama dalam mendapati tuntutan ekonomi digital. Dan akhirnya dalam isu-isu antarabangsa dalam berbagai juga dibangkitkan. Jadi yang oleh itu saya mulakan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Xi Jinping dan Premier Li Qiang. Tahniah kepada mereka, dan ini di antara lawatan pertama pimpinan negara luar setelah mereka diangkat. Macam Presiden Xi Jinping itu disahkan semula sebagai Presiden, dan kemudian Premier atau Perdana Menteri Li Qiang itu baru disahkan sebagai Perdana Menteri dan juga barisan Kabinet. Jadi kesempatan ini tentunya baik bagi kita. Begitu juga dengan pengurusi atau seperti mana konteks Malaysia, Parlimen, iaitu perhimpunan negara dia, National Assembly. Chow Lei Ji yang juga telah buat pertemuan dari segi protokol, dia itu yang ketiga di sini di negara China. Jadi saya ucap terima kasih kepada beberapa langkah yang diambil oleh Menteri Luar, Duta Besar dan pihak MITI, Menteri dan kaki tangan semua, Materi, Maida dan lain-lain. Kerana kalau kita teliti semua aspek hubungan ini, dia tidak mungkin berlaku kalau tidak ada kesepakatan yang kuat dan usaha yang gigih di kalangan staf kita dan juga pegawai yang bertanggungjawabkan. Memang disebut juga 20 tahun 2023 adalah tahun ke-10 perkongsian strategi komprehensif. Jadi ada kesinambungan. Bedanya kita tingkatkan kerjasama dengan negara China. Dan tahun depan adalah ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China, dan kita jangka sama ada Presiden Xi Jinping sendiri ataupun Perdana Menteri yang akan mengadakan kunjungan ke Malaysia sama sebelum atau pada tarikh tersebut. Kita tekankan dalam semua pandangan yang kita sampaikan, sama ada saya sendiri ataupun Menteri Luar dan Menteri-Menteri hadir dalam perbincangan rasmi dan tidak dengan pimpinan negara China, bahawa sikap kita terhadap negara China adalah sebagai jiran, sebagai rakan perdagangan dan rakan strategi. Dan walaupun hari ini telah terjalin sekian lama, kita rasa dalam keadaan sekarang kita harus tingkatkan, kerana negara China sudah muncul sebagai agregasi ekonomi, dan dalam hubungan diplomatik dan hubungan dagang dan juga security, keselamatan, dia mengambil pendekatan yang sederhana, yang memilih untuk berunding dengan kita dalam isu-isu, termasuk isu yang menimbul sikit pertikaian bagi Laut Cina Selatan.
tapi sikap mereka itu adalah untuk memberi ruang supaya ada perundingan perbincangan dan tidak mengambil satu sikap mendesak atau menekan. Ini isu dua hala ini penting sebab ada seolah-olah hubungan yang terjalin di antara kita yang agak sangat mesra dan sangat simpati dan menunjukkan keprihatinan yang mendalam, ya. Seperti mana saya nak sebut, Presiden Xi Jinping itu dalam pengantar dia itu sebut semua, ya. Tentulah dia negara besar, kita berikan penghormatan dia, tetapi cara dia melayani kita itu sebagai seorang rakan sejawat dengan penuh penghormatan, mengambil langkah memahami. Saya ingin menyentuh umpamanya buku saya Asian Renaissance, masyarakat madani, dan usaha saya membasmi kemiskinan dan menumpukan aspek pertanian. Yang kedua-dua, Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri Li Qiang itu menyebut dan mengatakan dengan pengalaman mereka membasmi kemiskinan, mereka akan berusaha membantu kita dalam bidang tersebut. Kemudian Presiden Xi Jinping juga akui tentang peranan kita di dunia Islam dan menyatakan bahawa dengan kedudukan kita tentunya ada kebaikan manfaat dalam hubungan baik dua hala dengan negara China, boleh memanfaatkan tempat lain. Ini termasuklah yang saya sambung tentang industri halal. Industri halal supaya mereka faham maknanya boleh dimanfaatkan di sini di negara China dan juga boleh kerjasama di antara kita dengan negara China supaya dapat ekspor ke negara Islam. Saya sebut tadi selama ini memang negara China adalah negara dagang Malaysia terbesar sejak 14 tahun berturut-turut dengan nilai dagangan mencecah 110.62 bilion dolar Amerika. Jadi jumlah besar. 200 bilion. Sekarang yang terakhir, ya. Tapi yang 14 tahun berturut-turut. Baik, kemudian kita setuju mengembangkan kerjasama di bawah Belt and Road Initiative, BRI. Ini yang menyebabkan kita mulakan ECRL. Jadi saya bagi pengakuan termasuk dalam perbincangan dengan syarikat yang melaksanakan projek ini, bahawa kita akan teruskan dan percepatkan supaya dapat disiapkan. Kemudian mereka juga janji supaya tidak meneruskan kaedah yang lama, iaitu cuba mendapatkan pekerjaan dan profesional tempatan dulu. Hanya di bidang yang pengkhususan yang tidak diperolehi di Malaysia, barulah kita akan izin dan memudahkan kumpulan daripada negara China datang bertugas. Dan ini terpakai dengan untuk semua projek-projek lain dan ada usaha pelaburan yang besar dalam negara kita. Dan CCCT umpamanya dan beberapa syarikat lain yang besar bersetuju untuk memberikan latihan jenis TVET ataupun kemahiran, keterampilan yang memungkinkan mereka dapat diambil bekerja di lapangan yang di bidang yang lebih pengkhususan lebih tinggi. Kemudian tentu kita tahu tentang langkah yang Two Countries Twin Parks, yang Taman Perindustrian Kuantan yang juga diberikan tumpuan. Kemudian kita tekankan tentang penerokaan kereta generasi baru, AHTV, Automated High Tech Valley, termasuk kenderaan elektrik. Dan ini menarik kerana dalam perbincangan dengan Perdana Menteri Li Qiang juga diberi penekanan yang sama. Yang kita bersetuju yang lain, saya kata pendidikan dan latihan, termasuk TVET di peringkat yang atas, ya. Dan rancangan mengembangkan universiti cabang di Malaysia. Ada yang mempersoalkan, saya beritahu kita ada sekarang ini puluhan universiti cabang dari Amerika, dari Australia, dari UK, ya. Dan oleh demikian saya tidak faham mengapa tidak boleh kita kembangkan dengan beberapa institusi negara China yang juga mempunyai kepakaran kemahiran di antara universiti terbaik di dunia.
Jadi perlu ada kefahaman yang sedemikian. Kemudian komoditi dan industri berasaskan pertanian, kelapa sawit, getah, biodiesel, keterjaminan makanan dan akses kemasukan produk pertanian Malaysia ke pasaran China. Itu juga disepakati. Jadi bukan saja pelaburan dari China ke Malaysia, tetapi akses, peluang, ruang untuk kita ekspor barang makanan dan lain ke negara China. Saya bicara tadi tentang sains dan teknologi, termasuk penyelidikan, melibatkan pembangunan vaksin, syarikat berteknologi tinggi dan pendigitalan ekonomi. Dan tentunya kita bincang juga penambahan ruang untuk kemasukan pelancong dipermudahkan dengan beberapa kaedah yang dibincangkan dalam masa singkat, dan juga frekuensi penerbangan kerana setelah wabak COVID-19 nampak penurunan jumlah penerbangan dan akan diusahakan supaya ada ditambah kerana jumlah pelancong dari negara China itu dijangka sangat besar. Yang lain, isu-isu serantau, Presiden Xi Jinping dan juga Perdana Menteri mengakui perlunya ASEAN itu kekal sebagai blok yang bebas seperti menerangkan oleh bapa-bapa pengasas ASEAN dulu. Dan ini terkait dengan apa-apa usaha lain yang mau mengalih kedudukan ASEAN ini, dan oleh demikian kita berpendirian dan kita tegaskan ASEAN harus kekal sebagai blok yang bebas dan tidak memihak dan mengelak daripada perseteruan dan pendambaan kuasa di antara Amerika Syarikat dan negara China. Dan negara China nampak berikan restu dan kuat mendukung konsep yang sama. Kita juga bincang soal, saya bangkitkan soal Myanmar dan Rohingya. Walaupun pada prinsipnya selalu negara China akan jawab tidak mencampuri urusan dalam negeri. Pendirian kita juga sama. Tapi saya sebut 200,000 rakyat Myanmar, termasuk pertamanya Rohingya, sudah mendarat di Malaysia. Jadi kita tidak boleh umpamanya mengatakan perkara ini boleh mudah diselesaikan kerana sikap negara keras negara Myanmar itu yang tidak membenarkan rakyat ini pulang ke negara sendiri dengan pelbagai alasan. Jadi saya minta supaya ada keupayaan dan pengaruh negara China untuk meneruskan dialog supaya dapat melunakkan perseteruan ini. Presiden Xi menguraikan konsep Community for a Shared Future for Mankind. Ini saya tertarik ya, kerana dalam beberapa pemikiran Presiden Xi Jinping ini ialah tentang memanfaatkan pembangunan itu untuk semua. Jadi ini katakan shared future, bagi masa depan yang tidak hanya memihak kepada satu kelompok elit atau satu negara. Jadi dari segi konsepnya dekat dengan sikap pendirian kita. Begitu juga tentang inisiatif beliau tentang pembangunan, kemudian security, keselamatan, dan inisiatif tamadun ataupun peradaban, civilization. Jadi supaya menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi dan kekuatan negara itu tidak hanya tertakluk kepada suatu aspek, tetapi kemanusiaan dalam menyeluruh yang mereka akui juga dekat dengan fahaman negara madani yang kita utarakan. MOU 5 ditandatangani yang tadi di depan Perdana Menteri Lee Chiang. Terima kasih kepada kementerian terkait. Pertama, protokol meminda perjanjian supaya dapat dikembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara dua negara.
Kemudian ada protokol untuk Malaysia, memudahkan Malaysia ekspor nangka. Nangka ni saya ingat durian saja. Nangka pun nampak. Dan saya sebut tentang durian supaya memudahkan ekspor, dan Perdana Menteri Lee Chiang sebut dia pun suka durian, jadi dia tak fikir ada masalah sangat lah. Kena teruskan. Ketiga, protokol mengenai kuarantin dan syarat kesihatan untuk aquaculture feed, ternakan aquaculture, aquaculture. Orang Melayu yang malas terjemah. Aquaculture, aquaculture dari Malaysia ke China. Dan ini di antara Kementerian Pertanian dengan custom China. Berikutnya ialah tentang kerjasama MARDI dan Akademi Tropical Agricultural Sciences negara China. Dan kelima, mengenai kelapa sawit yang bukan saja ekspor import, tetapi beberapa kajian lebih mendalam yang boleh memanfaatkan upayaan di kelapa sawit itu dari segi hiliran. Hiliran. Baik. Yang juga penting yang dilaksanakan pagi tadi yang sudah saksikan ialah kehadiran lebih 1,000 tokoh-tokoh perniagaan, sebahagian dari Malaysia dan sebahagian besar lain dari negara China. Dan kita mencatat rekod. Dan saya nak sebut di sini bukan sekadar ini MOU sebut upaya untuk kita sebut jumlah, tetapi beberapa syarikat umpamanya Geely dengan Proton itu sudah sampai ke peringkat atas, maka disebut tadi oleh Perdana Menteri sendiri, Perdana Menteri Lee Chiang, ya, bahawa itu projek yang agak besar, yang dianggap menjadi satu kawasan otomotif yang besar di Pekan dan juga di Tanjung Malik. Kita akan minta kerajaan negeri berkaitan dan manajemen perbandaran untuk mempercepatkan proses ini, kerana ini melakukan pelaburan yang besar dan akan memberikan peluang pekerjaan kepada puluhan ribu anak-anak muda Malaysia. Jadi keseluruhan yang dicatat dari segi pelaburan ini, saya sebut tadi, rekod yang belum pernah tercapai di negara kita dalam satu lawatan, iaitu 170.07 bilion ringgit. Dan juga untuk manfaat kepada petani dan pengeluar di Malaysia, 2.44 bilion ringgit potensi ekspor ke negara China. Jadi ini hanya mengaitkan 19 MOU. Saya jelaskan bahawa Kementerian Perdagangan UT meletakkan syarat yang agak ketat. Ada beberapa syarikat lain yang tidak dimasukkan, walaupun agak ada kemajuan perbincangan perniagaan, tapi kita belum masukkan dalam MOU ini kerana dia mesti memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MIDA, Metroid dan lain-lain agensi. Selain itu, saya ada juga kesempatan di Hainan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, menyelesaikan beberapa isu dua hala di antara Malaysia dan Singapura. Saya sempat bincang sebentar dengan Perdana Menteri Sepanyol, Perdana Menteri Cote d'Ivoire dan Ketua IMF yang kebetulan ada di sana, dan sempat kita berbincang singkat. Saya juga berikan perhatian, dan ini saya sebut kepada kedua-duanya, Presiden dengan Perdana Menteri, kerana mereka agak terkesan lah, dia kata ini bulan Ramadan, ambil peluang juga melawat dalam keadaan susah. Walaupun saya tahu musafir, kita tak boleh
tidak puaskan kita semua kekal berkuasa, termasuk Anthony Low. Saya tak nampak dia makan siap. Boleh makan. Itu dari mission ambil. Baik, jadi mereka hargai, dan saya tengahkan bagaimana wakil-wakil badan-badan Islam, walaupun kita pergi selain daripada pergi menunaikan fardu Jumaat, tapi iftar kita undang mereka supaya menunjukkan bahawa kita tidak lupa tentang minoriti Cina yang diberi layanan agak baik di sini. Jadi sekian dulu yang pengantar. Ada soalan? Terima kasih kepada media. Semua datang. Saya tahu Sincu sebelum saya datang ada 8 halaman. Saya baca tapi saya tak faham. Baik, ada soalan? Yes. Adakah Sorry. adakah ini Universiti Tsinghua ini berpeluang untuk mendirikan kampusnya di Malaysia? Bagaimana dengan respon kedua-dua pemimpin tertinggi ini terhadap permintaan Malaysia? Mereka, saya bincang dengan Presiden Universiti, dia sebut bahawa yang boleh dilakukan segera ialah beberapa program latihan, termasuk dia akan di Kuala Lumpur. Sebelum mereka merencanakan, kerana sebelum ini belum ada dalam rencana, jadi dia bersedia meneliti dan memikirkan. Tentunya Presiden itu lebih tertarik kerana ini alma mater Presiden Xi Jinping sendiri. Jadi setakat itu dulu, dan saya juga tertarik seperti yang saya sebut bahawa seorang anak Malaysia, Profesor Key, itu merupakan seorang saintis dan profesor kanan di Tsinghua, Universiti Tsinghua. Jadi bukan saya di situ, kebetulan saya ke sana, tapi Universiti Beijing dan beberapa institusi pendidikan lain juga telah dikenal pasti untuk mengadakan program dengan Malaysia. Dato' Sri, macam mana Dato' Sri sikapkan lawatan sulung Dato' Sri ke China kali ini? Dan adakah Dato' Sri extend the invitation for presidency to visit Malaysia next year? Saya anggap lawatan ini punya Menteri Luar, Duta dan KSU untuk Iran lebih tahu kerana mereka menjelajah pengalaman menjelajah dengan pemimpin sebelum ini dan juga kunjungan di sini. Tetapi saya ingat tidaklah keterlaluan yang saya katakan. Lawatan ini mendapat sambutan yang sangat hebat, luar biasa, tumpuan oleh pimpinan dan kerajaan China, tumpuan dan pengarahan yang mereka beri kepada syarikat. Tidak mungkin kita capai 170 bilion ringgit ini kalau tidak ada suatu dukungan, kerana sebahagian besar juga syarikat-syarikat ini adalah syarikat kerajaan negara China. Jadi saya anggap ini satu perkembangan yang sangat positif, satu kunjungan yang memberikan manfaat yang besar kepada rakyat Malaysia, dan puluhan ribu dan malah lebih yang akan memperoleh peluang pekerjaan, dapat latihan daripada komitmen yang mereka berikan. Dato' Sri, Ya. Dato' Sri, saya Lim dari China Press. Dato' Sri Vikas Siong dijemput untuk mengikut rombongan ini datang ke Beijing, Ya. sedangkan beliau bukan lagi Menteri Kabinet. Adakah ini bermaksud Dato' Sri V akan diberi satu peranan atau tanggungjawab yang baru? Ini menjadi Terima kasih. Saya anggap ini kunjungan ini, walaupun yang beberapa pertemuan rasmi itu hanya melibatkan menteri, tapi ada juga beberapa pertemuan yang kita boleh bawa dengan persetujuan protokol negara China, kita bawa sekali. Dan bagi saya dalam kerajaan perpaduan, kita ambil sikap terbuka, siapa saja boleh beri dukungan tambahan, kita manfaatkan, dan rakan-rakan saya tidak ada masalah dengan hal yang demikian. Tentunya saya bincang dengan semua teman-teman. So it's good that it's more inclusive, and we come as a team. And what's important is also observed by the Chinese government that this is truly a unity government. Dato' Sri, Ya. Dato' Sri dari ucapan selalu katakan
Street untuk mudahkan pelaburan datang ke Malaysia. Ya. Antara kemudahan itu antara dilontarkan adalah kesusahan dari segi pengurusan visa. Yang kedua adalah segi penerbangan. Adakah kementerian akan berbincang untuk lebih banyakkan benda-benda itu, Datuk Seri? Khususnya pengurusan visa itu lebih mudah. Ya, dia bila kita sebut memudahkan kaedah kelulusan perniagaan, ease of doing business, dia daripada pangkalnya sampailah ke hulu hilirnya. Ya. Jadi dia menyeluruh. Ini termasuk umpamanya seperti mana dibangkitkan oleh beberapa syarikat besar. Saya ada juga beberapa pertemuan dengan syarikat secara langsung daripada dialog dengan 50 syarikat utama yang diselenggarakan oleh MITI dan Madrid dan juga HSBC. Ya. Jadi dalam pertemuan itu ada hal-hal yang mereka bangkitkan. Di antaranya apa ya? Bahawa mereka tidak seperti dulu akan memberi penekanan supaya memberi ruang pertamanya kepada rakyat Malaysia bekerja. Kalau dah memang peringkat awal tidak ada, dia akan berikan latihan. Sementara itu akan dibawa profesional berkepakaran dari negara China. Dan sekiranya kita kenal pasti itu keperluan, ya, kita akan luluskan dalam masa yang cepat. Jadi masalah visa tidak berbangkit. Visa yang berbangkit ini akan dengan pelancong-pelancong. Jadi yang kita bersetuju daripada prinsipnya adalah kaedah memudahkan. Jadi pegawai akan diminta supaya menyegerakan, ya. Dan tak payahlah tunggu dan daftar melalui agent, ya. Online saja apa boleh, ya. Dan kita tahu dalam peringkat kita sekarang ni banyak kita ubah, termasuk pekerja asing dan memudahkan, ya. Penerbangan ni kita kena runding dengan syarikat penerbangan dan Menteri Pelancongan. Selain melancong juga mencadangkan last question. So mencadangkan supaya ada syarikat penerbangan khas, penerbangan charter untuk memudahkan. Seperti berlaku umpamanya 3 penerbangan seminggu tak salah saya dari Korea ke Kota Kinabalu. Itu semua charter. Kemudian saya nak sebut beberapa projek ini melibatkan Selangor, Sabah, Sarawak, Perak, Terengganu, Pahang yang setakat ini kita kenal pasti, ya. Ada satu juga aspek di Penang. Sekarang saya kalau boleh mahu projek itu dapat diagihkan untuk semua negeri. Jadi tapi setakat ini yang saya kenal pasti tadi Terengganu, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor itu banyak, Sabah dan Sarawak. Mungkin ada yang lain-lain serpian di Melaka dan sebagainya, tapi daripada rekod saya itu di mananya kita mewakili semua. Okey. Datuk Seri, Ya. jumlah 170,000 bilion yang dilaburkan nanti, Ya. adakah ini satu lawatan yang boleh menutup mulut-mulut yang mengatakan lawatan ini tidak bersifat komprehensif dan konkret, Datuk Seri? Ini tak apalah, yang bagi pandangan itu dia duduk di bilik jadi tak dia macam kata bawah tempurung. Kalau dia buka dia nampak luas sikit lah. Kalau dia tak buka dia nampak burung, ya. Okay, next. Prime Minister, just want to ask whether you managed to pick the wisdom of the Chinese leaders in your fight against corruption. Did you learn anything from them and how they handle this anti-corruption drive? President Xi Jinping did make a reference to the initial governance that and issue a departure in our new government's policies. But in my private session with Prime Minister during dinner tonight, we did discuss this. But of course, a total commitment and resolve of the leadership to ensure there's good governance and to fight the scourge of corruption. But I didn't go to the detailed mechanism because we were talking about the different system. But I just told him that, as far as we are concerned, to bring back that confidence, the central focus of our administration and Kerajaan Perpaduan Madani is to combat corruption.
and he said, interesting enough, it's not easy because you are dealing sometimes with powerful elites, and similarly in our experience, the powerful elites with huge resources will not be happy. But do we have a choice? No. We want to save the country, we want to move forward. We have to be totally committed in this regard. And it's not me personally, I'm talking about the team. I'm very fortunate because the party leaders here and in Perpaduan seems to be committed. I have not encountered one single negative remark or concern about our resolve to combat corruption. Okay. Alright, last. Yeah. Tuan Sri, hubungan di antara Malaysia dan negeri China semakin rapat dan jawatan Special Envoy to China semakin penting. Tetapi Special Envoy to China sekarang Dato' Sri Tiong telah dilantik menjadi Menteri Kabinet. Adakah ada orang baru untuk ataupun Dato' Sri Tiong akan kekal menjadi Special Envoy? Baik, pertama kita tengok Kementerian Luar dan Duta Besar, mereka peranan yang sangat efektif. Kalau tidak kerana keberkesanan mereka, saya tidak fikir kita boleh dapat satu rencana lawatan yang begini baik dan teratur. Itu pertama. Keduanya, kalau kita anggap negara China itu negara yang penting, bukan agak yang memang penting, dan sikap pimpinannya itu terhadap Malaysia pun sangat positif, ya, penghormatannya, layanan insyaAllah ya sangat baik. Jadi dia harus menjadi satu sikap pemerintahan keseluruhannya, ya, termasuk saya timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kanan mestilah mengambil tugas ini supaya negeri-negeri yang utama dari segi diplomasi, dari segi pelaburan dan ekonomi itu diberi tumpuan. Jadi saya belum fikir ada keperluan setakat ini, tapi kita akan tengok dalam beberapa bulan sekiranya perlu. Kalau China bagi cadangan, saya akan pertimbangkan.